Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang sejarah. Ya, sejarah jenama-jenama yang telah kecundang di Malaysia. Jenama kereta lah. Ini kan saluran automotif. Tapi sebelum itu kami nak menjemput artis undangan kita hari ini. Adik-beradik Jackson yang ke-6, iaitu Beras Jackson. Itu yang ada gaya. Rawat. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Peluh lah ni tau. Are you okay? Are you okay, Beras? Oh yeah, baby. Okay, kalau anda nak tahu pada era 60-an, 70-an, jenama-jenama dekat kereta ni meriah sebenarnya. Kita ada banyak brand daripada Europe. Contohnya ada Alfa Romeo, Fiat, Opel, MG, Austin, macam-macam. Tetapi menjelang era 80-an, market nampaknya dah berubah. Banyak jenama-jenama Jepun. Jenama Jepun ni dia dah masuk awal, tapi 80-an tu nampak market shifting daripada European pergi ke Japanese brand. Benda ni bukan saja berlaku di Malaysia tau. Perubahan pasaran ni turut berlaku di negara-negara jiran kita. Contohnya Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia, semua dah berubah daripada kereta Europe pergi ke kereta Jepun. Okey. Tapi hari ni apa dia? Kita nak cerita tentang brand-brand yang dulu ada dekat Malaysia tapi sekarang ni dah bungkus balik kat negara dia. Number 1. Itu dia, Suzuki. Bukan Suzuki ni dah masuk balik ke? Ya, dah masuk balik. Tapi kita nak tengok jugalah sejarah dia dulu. Sebelum Naza, pemilik pertama Suzuki di Malaysia ialah Lion Group. Diorang ni distribute kereta dan juga motor. Masa tu ada Jimny, ada Swift 1.0, ada ERV, ada APV. Kemudian pada 2005 dia berpindah daripada Lion Group kepada DRB Group under Suzuki Malaysia Automobile. Pada 2015, Proton yang masa tu under DRB juga, dia buat kolaborasi dengan Suzuki Japan untuk pasang model R3. Jadi dia jual Proton R3 lah. Dalam masa yang sama, Suzuki Japan juga dia kata, oh kita kena keluar daripada pasaran Malaysia. Okey, itulah sedikit sejarah sebelum Naza dapat hak edaran Suzuki di Malaysia. Naza masuk sekitar bulan 3 macam tu. So dia distributkan cuma satu model, iaitu Suzuki Swift Sport, dan cuma satu varian, iaitu Suzuki Sport Automatic sahaja. Mereka juga buat 3S Center dekat PJ, yang mana agak aneh sikit sebab dia cuma terima Suzuki yang baru yang dia orang jual saja. Suzuki yang lama macam mana? Oh, kena pergi balik dekat Proton Eda yang dah jadi Suzuki dulu tu. Tak ada model lain ke selain pada Swift ni? Ada. Katanya Naza Eastern dia akan bawa masuk Suzuki Jimny pada hujung tahun ni. Tapi di pasaran luar sebenarnya banyak lagi kereta Suzuki yang cantik. Antaranya Vitara, Ignis, S-Cross dan R3. Okey, sebagai tambahan, Suzuki motorcycle tu pun nak masuk balik ke Malaysia. Siapa yang ambil? Kawasaki Motor Malaysia. Habis Kawasaki buat apa? Kawasaki akan berpindah ke Modenas. Panjang lah pula nak cerita bab motor pula. Okey, sudahlah. Nombor 2 pula. Number 2. Ya, itu dia Jeep. Sebelum istilah SUV itu muncul, inilah sebenarnya SUV dunia. Jenama Amerika yang sangat berjaya di peringkat global. Jenama Jeep tu sendiri melambangkan SUV. Di Malaysia, Jeep ni keluar masuk pasaran beberapa kali. Contohnya pada krisis ekonomi tahun 98 macam tu, Jeep bungkus. Sebab apa? Masa tu tukaran US dollar sangat tinggi, tak berbaloi untuk diorang import masuk. Kemudian pada 2014 dia masuk semula under DRB Highcom. Masa ni dia jual Wrangler, dia jual Cherokee, dia jual Compass. Tetapi harga dia sangat tidak masuk akal. Contohnya Jeep Compass tu basic sangat. Harga berapa? 250,000. Siapa nak beli? Sebab itu pada hujung 2017 Jeep ni bungkus kat Malaysia. Tapi pada siapa yang nak beli boleh beli. Sebabnya Recon dah start bawa masuk model-model Wrangler baru. Contoh yang baru tu. Number 3. Jenama seterusnya SsangYong daripada Korea. Pemilik sebelumnya kompetitif Supreme Sendirian Berhad. Mungkin ramai yang pelik sebab pada awal tahun 2000 kita boleh nampak banyak model SsangYong ni atas jalan. Ada Starvic, ada Rexton, laku juga, tapi kenapa dia bungkus? Bagi saya secara peribadi, saya rasa SsangYong ni masalah design. Sebab kompetitor yang lain buat design yang lebih sporty, lebih memenuhi kehendak pembeli di tempatan. Dan apa yang jadi? 2016 sama, SsangYong bungkus balik Korea. Tak lama selepas itu, jenama SsangYong ni sendiri telah dijual kepada Mahindra. Peliknya, selepas Mahindra ambil alih, cantik-cantik pula design dia. Cuba tengok model-model baru. Cuba korang Google tu. Rexton, Musso, Corando, XLV. Memang sporty dan menarik lah. Cuba tengok tu. Tivoli tu.
nampak macam Ativa kan? Itulah dia, cantik. Persoalannya, masuk balik tak ni ke Malaysia SsangYong ni? Ada rumours mengatakan Bermas Motor nak bawa masuk. Sebab apa? Sebab Bermas ni dia memang ada dealership SsangYong dekat Filipin, iaitu SsangYong Berjaya Motor Philippines. Katanya ada dengar-dengar lah macam nak masuk balik, macam simpan duit. Number 4. Yang seterusnya, Fiat. Fiat is always trouble, itu yang orang cakap lah. Masa saya kecil dulu, masa zaman sekolah, boleh tengok banyak Fiat model 124, Fiat 500, Fiat 600, 131, Mirafiori. Memang banyak orang pakai pada masa tu. Tapi 80-an dah start. Corolla, Datsun masuk kan. Dan Fiat ni makin tak nampak. Pada era 90-an macam tu, sebenarnya dia masih laku lagi. Dia boleh, contohnya macam Punto tu, dia orang boleh jual sekitar 1000 unit lagi setahun. Not bad lah. Tapi menjelang awal tahun 2000, semakin tidak kompetitif jenama Fiat ni. Contohnya Fiat Bravo tu memang mahal untuk kategori hatchback kecil 1.4 liter je. Macam mana pun pemilik jenama ni dia masih nak cuba lagi. Sebab tu dia try bawa masuk Fiat Coupe Turbo 2.0. Jual bawah 200,000 masa tu. Memang mampu milik untuk sebuah kereta yang power, performance car macam tu. Performance car idaman ramai. Tetapi climax dia tiba pada 2006, di mana ketika itu NAP, New Automotive Policy, diperkenalkan. NAP baru ni memang kereta-kereta full import, memang import tax dia memang sangat banyak sangat, memang ulang-ulang gitu. NAP yang ini menekan terus kereta-kereta yang direct import ni. Import tax masa tu memang sangat mahal. Jadi pengedar dia, Torino Motor, dia surrender pada tahun 2009. Kalau ada importer yang berani, yang ada modal, boleh bawa masuk brand Fiat ni. Tahu tak model-model baru dia? Contohnya macam Panda, 124 Spider, Fiat 500. Kereta tu memang cantik. Kalau kita tengok memang cantik. Kenapa dia orang tak bawa masuk ni? Number 5. Itu dia, lagi satu brand Italiano yang kecundang, Alfa Romeo. Ya, pada 70-an 80-an memang kita nampak banyak Alfa Romeo atas jalan. Tapi sekarang dah tak ada. Alfa Romeo ni dia bermula under syarikat City Motor Group pada tahun 70-an. Masa ni dia orang ada bawa masuk Berlina, GTV 2000. Lepas tu pada hujung 80-an City Motor Group ni dia surrender. Tak boleh lah, aku tak boleh meniaga lah. Apa jadi? Diambil oleh syarikat baru yang nama dia Milan Auto. Pada masa ini memang banyak model menarik Alfa Romeo dikeluarkan. Contohnya 154 Alfa Romeo, 155, ada 156 yang ada Celespeed, AMT. Masa tu memang jenama Alfa ni meninggalkan kesan yang mendalam pada pengikut-pengikut dia. Sampai sekarang pun komuniti Alfa ni masih ramai di Malaysia. Namun angka jualan tidak pernah menipu. Bila sales drop, Milan Auto pun surrender. Dan pada 2005, diambil oleh BMW Auto Italia. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sama juga masalah dia dengan Fiat tadi. Bila NAP diumumkan pada 2006, kereta-kereta import tax dia menjadi sangat tinggi. Tapi dalam masa yang sama, BMW ni dia tak nak pula CKD kan kereta tu. Bila dia tanya, oh sebabnya target jualan dia sendiri tak tinggi. BMW dia target nak jual cuma 800 unit setahun. Tetapi dia orang bawa masuk banyak model-model sedap masa tu. Ada 159, ada GT, ada Brera, Spider, Mito, Giulietta. Dan walaupun dengan penawaran pelbagai jenis model, namun sales tidak berjaya juga. Sebab apa? Sebab kereta-kereta ni lebih mahal daripada versi Mercedes ataupun BMW yang di CKD di sini. Pada 2012, tahu tak BMW import berapa kereta? 38 biji je Alfa Romeo. Macam mana nak berniaga? Jangankan nak bayar salesman, nak bayar sewa office pun tak lepas. So apa jadi? Pada 2013, BMW pun angkat bendera putih, surrender. Kenapa jenama-jenama yang saya sebutkan tadi gagal di pasaran Malaysia? Okey, dia sebenarnya macam ni. Untuk pasaran kereta penumpang di Malaysia, jualan tahunan yang 500-600 ribu unit tu, majoriti sebenarnya lebih separuh Proton dan juga Pro 2. Lepas tu, Honda, Toyota dan player-player Jepun yang lain. Nampak tak? Dominasi player-player Jepun. Jadi untuk brand-brand Eropah itu, adakah dia akan kembali? Rasanya susah. Investor pun susah nak justify sama ada pelaburan dia berjaya ataupun tidak. Sebab brand Jepun ni terlalu kuat di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Kenapa ni? Pa, panjang sangat lah kau punya skrip muka ni, Pa. Mau lari penonton dekat tak habis lagi ni. Tahulah tak habis. Kita sambung next part 2. Part 2? Korang jangan lagi tau. Duduk situ dan diam. Kau tolong subscribe. Lepas subscribe kau nak lari, kau lari lah. Pergi charge balik handphone tu. Panjang sangat video abang tak faham kau ni. Kita buat part 2. Okey? Saya pun nak relax tu. Relax. Okay. Makan nasi dulu. Bye.